Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, kita sambung lagi ceramah kita untuk bahagian yang kedua. Okey, kita sambung. Kita dah pakai ihram. Kita dah memakai ihram tadi. Kita dah bincang cara-cara pakai ihram dan pantang larang dalam ihram. Sekarang bila pakai macam tu, kita sedang menuju ke Mekah. So bas akan bergerak, dan bila sampai kepada apa tu yang pintu gerbang yang macam rahal tu, tu masuklah apa ni, tanah haram. So kadang-kadang setengah tu dia tulis Had, Masjidil Had, apa ni, Makkah Al-Mukarramah. Situ maknanya kita dah masuk kepada bandar Mekah. Orang cakap kalau orang bukan Islam tak boleh masuk. Betul. Tanah haram. So inilah had dia. Had ni orang Islam, orang bukan Islam kena tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kiranya dia masuk juga. Nanti anjing kejar ke, nanti dia tak selesa. Polis ke apa yang jaga tak ada? Kalau polis tahu, wajib polis tu suruh dia keluar. Ataupun orang yang Islam tapi dia dah murtad. Tu wallahu a'lam. Tu kalau dia murtad, memang kena keluar lah. Kalau dia tahu murtad, dan tapi syaitan ada, jin semua ada. Cuma yang Islam, syaitan ada di Mekah. Cuma kalau manusia yang bukan Islam, kalau pasport dia tengok bukan Islam, tanggungjawab kerajaan tak benarkan dia masuk. Okey, sekarang bila masuk pada tanah haram ni, banyakkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. So sepanjang masa tu banyakkan bertalbiyah. Sebab kita di dalam ihram. Okey, so masuk bandar Mekah ni, bacalah doa apa-apa pun boleh. Doa masuk bandar, doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Macam-macam boleh baca, dan banyakkan bertalbiyah sebab kita di dalam ihram. Okey, kita masuk ke masjid, ke Mekah ni, nampak aja menara jam. Sekarang ni daripada jauh lagi bas biasanya akan nampak menara jam. Kaabah tu ada bawah-bawah tu. So kita akan menuju ke hotel dulu. Menuju ke hotel, masuk ke hotel, siapkan barang-barang kita dan rehat sekejap, dan kita akan sambung membuat ibadat tawaf. Sebab dalam ihram ini kena jagalah pantang larangnya. Masuk ke hotel, dan biasanya gambar dalam hotel. Ini hotel 3 star. So masuk dalam hotel, dan kita akan berkumpul balik di lobi, dan kita akan sama-sama menuju ke Masjidil Haram. Okey. So dalam perjalanan tu, banyakkan bertalbiyah lagi, dan banyak burung-burung. Dan salah satu larangan dalam ihram ialah tak boleh berburu. So jangan kacau burung. Jangan kacau burung apa. Jangan patah pokok bunga ke apa-apa, pokok yang kalau ada. So kita berjalan kaki masuk ke Masjidil Haram. Ini pintu Masjidil Haram. Ada 100 pintu ke Masjidil Haram, banyak, memang luas. Dan kena ingatlah pintu mana kita masuk dan selipar letak nanti kat mana. So masuk ke Masjidil Haram. So ni hotel depan tu, masuk Masjidil Haram. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Macam-macam doa boleh baca. Terus, dan minum air zam-zam. Air zam-zam free, percuma, minumlah sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram. Gelas yang belum pakai, sudah pakai, letak yang selepas pakai. Use glass. Sudah pakai, letak itu. Sekali pakai, pakai buang. So memang mewah. Apa ni? Tapi jangan membazir lah. Walaupun free, mewah. So terus kepada buat tawaf. Ni pun satu macam kita dah bagi tahu semalam. Kaabah. Pertama kali tengok Kaabah secara live, insya-Allah doa sangat-sangat makbul. Nampak ya kamu? Ini gambar tahun 2000
13. 2013 sedang renovation. So bila tengok Kaabah tu Allahu Akbar dan doa apa-apalah. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Okey. Seterusnya kita akan mulakan ibadat tawaf. Okey. Ini lampu hijau. Ni Hajarul Aswad, ujung ni ada lampu hijau. Pesangkan. Okey, bila nak mula tawaf ni, okey, ni Hajarul Aswad. So sini ada lampu hijau. So bila sampai ke sini kita pun betul-betul niat. Sahaja aku tawaf 7 keliling kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terus langkah. So bila langkah ini bermulalah tawaf pusingan yang pertama. Pastikan berwuduk. Mesti syarat tawaf berwuduk, tutup aurat. Dua tu je. Dan syarat-syaratnya lagi bahu kiri kena sentiasa ke Kaabah. Jangan terpaling ke sana ke nak tengok orang. Itu batal round itu. Batal pusingan tu. So kena undur sikit, sambung balik. So pastikan bergerak bahu ke kiri. So kena bilang pandai-pandai lah cara bilang pusingan pertama, pusingan kedua. Mana dia lampu hijau tadi? Somewhere sini. Oh, okey. Ada lagi gambar yang clear kot. Okay, kita cari gambar yang clear lampu hijau. Ini pusing-pusing. Sebab masa tu tak boleh ambil gambar masa tawaf ni sebab kita dah ibadat kan. Yeah. Tak elok. Ni masa bila dah relax-relax, perhati orang tu boleh nak bergambar. So lampu hijau kat sini. Ni lampu hijau kecil lah. So sini lah. Yang pentingnya ni sini. Besarkan gambar. Besarkan. Okey, ni lampu hijau ni. Oh. Sini Hajarul Aswad, so dia macam condong sikit lah. So dia ada garisan sini. Tak ada garisan pun, macam garisan je. Sampai. So kalau kita duduk kat sini, langkah aja garisan tu kira mulalah pusingan kita. So seelok-eloknya kita pusing ikut dekat lah. Tapi tengok keadaan kalau orang ramai sangat, mana yang sia-sia lah. Kalau sini jauh sikit lah, sebab diameter kita tu jauh. Ataupun melalui ikut atas pun boleh. Jauh lagi lah. 4 biji badan bola aku. Satu round nak sampai satu. Kalau duduk sini dekat aja. Dari sini pusing-pusing dekat. Tapi kalau duduk dekat ni satu lagi syarat tawafnya tak boleh sentuh bangunan tu. Kalau tersentuh batal. Kena lagi seram. Jangan sentuh pun. So pusinglah 7 keliling. Bergantung. Kalau kat sini tengoklah orang. Ni memang orang terlampau ramai. Kena pandai-pandai lah. Mungkin grup akan berpisah sebab orang langgar tak tahulah. Itu kena tahu sendiri. Jangan harap bergantung sangat dengan mutawif. Maksudnya terbatal pusingan tu saja. Batal pusingan sahaja. Bukan seluruh tawaf. Bukan kita pusingan ke-6 dah. Tiba-tiba terpusing ke berhadas ke terus boleh kena pergi ke tandas balik, datang balik, sambung balik pusingan tu. Kena habiskan sehingga 7 pusingan. Ketika haji. Ni umrah tahun 2013. Benda lama macam ni. So buat tawaf. Ni masa tu ada loteng lah. So kita ambil gambar. Lepas subuh. So lepas pada tawaf cukup pastikan 7 pusingan kita akan buat sa'i. So bila habis tawaf tu sunatnya kita pergi solat sunat di belakang makam Ibrahim. Ada gambar. Makam Ibrahim. Kalau tak ada tak apa. Yang pentingnya solat sunat tawaf 2 rakaat. Doa pun boleh lah. Bila lepas tu minum air zam lagi, pulanglah. Kemudian yang pentingnya ibadat seterusnya ialah sa'i. Okey, sa'i ni bila dah habis tawaf ni, so bila last round tu ataupun round ke-8 dah, kita pun cuba menuju ke pintu nak masuk sini. Kena masuk ke pintu dia.
Okey, bila dah last round tu kita nak masuk ni salah satu pintu sebab tahu sa'i itu belakang ni. Pintu So keluar dia. round ke-8 tu ataupun round ke-7 lepas hajar round ke-7 tu terus pusing sini, pergi solat sini, cari tempat yang sesuai dan lengang sikit, solat, kemudian kau nak berkumpul grup pun boleh, kita sama-sama pergi ke Solat sa'i. sunat sa'i. Ni solat sunat tawaf. Oh, lepas tawaf. Lepas tawaf. Solat sunat sa'i tak ada, tak ada. Ni solat sunat tawaf. So alhamdulillah dah solat tu kalau dah terbatal wuduk pun dah okey dah. Sebab sa'i tak payah berwuduk. Tapi kena ihram lagi ya. So kita akan menuju ke tempat buat sa'i. Masuk pintu tu, celah-celah tu. Celah-celah tu dia kena tengoklah. Nanti sesat. Bangunan dia memang cantik. Kita akan masuk ke sa'i. Sa'i ya. Ni. Nak guna eskalator pun boleh dan terus ke sa'i. Kita keluar. Ada tak gambar sa'i? Ini dah lawatan ke Mekah. Gambar sa'i. Sa'i mestilah bermula daripada Bukit Safa. Sa'i 7 kali ya. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, kemudian macam tu lah sampai 7. Dan mesti berakhir di Marwah. Okey, ni gambar selepas ni. Jadi gambar sa'i ni. Okey, ni bila last kali ni, last round, terus masuk ke pintu sana, menuju ke ataupun ada exit dia, kena ikut arrow kalau tak tahu. Ataupun ni pun tu Bukit Safa. Dia banyak tingkat, 3 tingkat ke 4 tingkat lah. Yang eloknya, yang paling afdal tingkat bawah sekali lah. So kita pergi ke sini dan bermula ni Bukit Safa. Dia situ ada dinding daripada kaca yang originalnya nampaklah batu-batu. Bila sampai situ, pusing ke arah kiblat lagi sekali, Allahu Akbar. So niat saja aku buat sa'i. Gitu je. Terus berjalan kaki. Okey. Ni Bukit Safa. Batu dia. Yang originalnya macam ni. Sekarang ni dia ada pagar. Sampai sini, betul-betul sini, pastikan kita bermula sini, jangan bermula sana sikit. Sebab nak bermula di Bukit Safa. Dan bila sampai di Bukit Marwah tu, pastikan kita sampai ke bukit sana. Kalau boleh pijak batu ni lagi bagus. Kalau dulu boleh pijak, sekarang ni dia dah Jauh. setakat tu, dia ada pagar besi. Sekarang sebab dia dah buat pagar. Tapi boleh lah. Pastikan sampai ke pagar ni. Okey, kemudian kita akan bergerak daripada Safa, terus jalan kaki ke Marwah. Okey. Jalan, ni jalan video pun ada. Allow. Lagi tu pula. Okey, yes, allow. Ya? Tekan okey. Tekan Allow. tengah. Betul. Lambat. Ni senang. Tak payah cakap. Jalan kaki aja. Jalan. Orang lelaki mesti dalam ihram kan. Orang perempuan. Yang tak pakai ihram tu mungkin dia bukan sa'i lah. Dia jalan-jalan ronda-ronda. So jalan sini sampai lampu hijau tu sunat untuk orang lelaki berlari-lari anak. Sini berlari-lari anak. Itu lampu hijau atas shilling. Sampai situ laju sikit. Lampu hijau tu lebih kurang berapa 100 meter. Ni lampu hijau, berlari
lari-lari anak. Ini orang tak ramai ni. Kalau musim haji ni. So tu cara buat sa'i. So Safa Marwah satu, Marwah okey, bila habis sa'i kita akan bergunting. Tamatlah umrah. Back. Baik. Tinggal ni. Dekat ni sedap. Ah. Okey, baik. Okey, dan sepanjang sa'i pun banyak air zam-zam. Kalau letih boleh minum air dulu, rehat pun boleh. Dan tak payah berwuduk dah masa-masa sa'i. Okey, clear sa'i. Okey. Okey, sa'i dan bergunting. So keluar daripada masjid tu ataupun lepas di Bukit Safa tu, ambil gunting kita yang kita dah sentiasa bawa dalam tali pinggang hijau tu. Tu gunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Safa Marwah ni laluan tu mesti dalam masjid lah. Dalam masjid lah, kira dalam masjid Masjid Haram tu. Keluar dalam masjid, pergi tahan. So kalau nak pergi gunting rambut, nak bercukur ke, ada banyak kedai gunting rambut. Naik eskalator, exit dan ni exit dan boleh bergunting. Marwah ni gambar eskalator ada. Dan tamatlah umrah. Bergunting aja, lepaslah 13 pantang larang umrah tu. So, lepas bergunting, boleh balik ke hotel. Ni balik ke hotel, bolehlah nak singgah, beli apa pun boleh. Pastikan bergunting. Kalau terlupa gunting, ada orang terlupa gunting sampai Malaysia. Dia tak bertahallul. So banyak dam lah kena bayar. Dan kena pergi Ada ulang. satu dam. Satu tu ada satu dam. Yes. So pastikan jangan lupa bertahallul. Selagi tak tahallul, selagi kena berihram. Dia bayar dam tu bila-bila masa tu atau dia ada masa tertentu yang Bila-bila masa. Tapi sebelum balik daripada Mekah lah. kena tak. Yes. Kena bayar. Dam dia Mekah. Kena bayar dam di Mekah. Dam tu bayar kepada kerajaan. Kalau nak secara rasminya kepada adalah jabatan dam dia, tabung haji dia sediakan. Dia akan beli kambing dan dia akan buatlah bayar dia. Dan dia akan tanya kenapa. Boleh bincang dia kena dam ke tak. Itu ada perkara-perkara yang diharamkan tu. Ada yang secara tak sengaja dan sengaja tu kita tahulah. Tapi ada perkara yang tak sengaja pun tak kena bayar. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja, Contoh tak sengaja kita pun tak tahu. tak sengaja. Contohnya Kalau kita tarik pokok bunga tak sengaja, tak sengaja. Tak sengaja tarik pokok bunga. Tak sengaja terguna sabun berbau. Tak apa, tak sengaja. Bila terus tahu tu stop. Macam dia sama yang tak wangi. Dia ada. Dia kalau untuk umrah, dia memang jual sabun dia tak order bau-bauan wangi. Maksudnya untuk kegunaan ihram lah. Ketika orang berihram, kita nak mandi sebelum tu kita sabun tapi tak ada bauan. Memang dia jual. Tapi andai kata kita ingat tu sabun tak ada bau, kita pakai alamak ada bau. Itulah. Adakah batal lah, adakah redam tak sengaja tak. Okey, bila tamat tahlul tu, alhamdulillah dah macam biasa, boleh pakai baju macam biasa dan banyakkan beramal di Masjidil Haram. Sekali solat di Masjidil Haram akan digandakan 100,000 kali. So banyakkan beriktikaf di Masjidil Haram. Gambar di Masjidil Haram.
Okey, di Mekah biasanya kita akan buat lawatan jugalah. Kita akan melawat Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Rahmah, itu Padang Arafah, Gunung Hira, ha, Gua Hira, macam-macam boleh melawat. Kita akan buat lawatan. Gua Hira. Dan eloknya banyakkan buat umrah lah. Sebab kita datang ke Mekah ni, kita orang jauh, halang-halang datang, banyakkanlah buat umrah. Nak buat umrah, kita pergi ke sempadan dia, yakni di Tanim ataupun Ja'ranah ataupun Hudaibiyah. Seeloknya masa pergi tu bawa sekali kain ihram. So sampai sana pakai ihram, tukar pakaian, dan balik ke Mekah, tawaf, sa'i, tahlul. So ingat, niat di miqat, tawaf, sa'i, tahlul. 4 saja. Dapatlah satu umrah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan sedikit doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hajjam wa umratan mabruratan birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.